Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Normadiha binti Yusof, belajar di PPI Yusin, Kohort 6. Untuk video kali ini, saya akan mempersembahkan video persediaan topik subjek psikologi EEA 7022. Di sini, saya akan membuat ulasan berkaitan dengan topik 1. Motivasi, 2. Kreativiti, 3. Pengurusan bilik darjah, 4. Interaksi dalam bilik darjah. Motivasi. Apakah itu motivasi? Motivasi adalah penggerak kepada kemahuan, keinginan untuk berjaya atau mencapai sesuatu. Motivasi ini juga dikatakan sebagai rangsangan untuk kejayaan seseorang ataupun rangsangan hendak menggalakkan diri daripada kegagalan. Orang yang mempunyai motivasi ialah sudah memperolehi kekuatan bagi mencapai kecemerlangan dalam hidup, sama ada di dunia dan di akhirat. Apakah faktor yang mempengaruhi motivasi? Ada 4. Pertama, motivasi dengan minat. Kedua, naluri dan inquiry. 3. Desakan dan keperluan. 4. Sikap, harapan dan inspirasi. Apakah teori-teori yang berkaitan dengan motivasi? Teori yang pertama ialah teori Maslow, iaitu keperluan fisiologi, sakit, sosial, penghargaan diri dan diri sendiri. Manakala teori pelaziman Thorndike pula, prinsip teori pelaziman operan Thorndike dijalankan dan eksperimen cuba rakyat dilaksanakan. Teori pelaziman operan Skinner pula, eksperimen Skinner dalam pelaziman operannya. Prinsip pelaziman operan terdapat 2. Satu, peneguhan dari sudut positif, dan di bawah sudut positif ada peneguhan di sudut negatif dan juga denda. Manakala pendekatan memotivasi pelajar, iaitu ada 5. Pertama, dengan ganjaran, pelajar itu akan bermotivasi. Kedua, mestilah tetapkan matlamat. Ketiga, perlu mengambil berat tentang pelajar. Keempat, pastikan pelajar terlibat sama. Kelima, penerangan yang jelas. Kreativiti pula adalah berdasarkan kepada individu seseorang. Ia berdasarkan pemikiran. Pemikiran menurut John Arnold Phillips pada tahun 1997, iaitu proses mental yang perlukan pengetahuan, pengolahan kemahiran mental dan penyelesaian tingkah laku. Manakala pemikiran yang kritis pula bergantung kepada tahap. Pertama, ia mampu menganalisis. Setelah mampu menganalisis, mereka mampu mentafsir. Setelah mampu mentafsir, mereka mampu menilai sesuatu hujah yang mendalam. Manakala pula ciri-ciri pemikiran kritis ialah pertama, dapat membanding beza. Kedua, dapat mengkategorikan dan menerangkan sebab sekuensa dan urutan. Ketiga, membuat sekuen dan urutan. Keempat, membuat ramalan atau inference. Pemikiran kreatif pada Benjamin Bloom 1956 berkata, pemikiran kreatif melibatkan pembentukan sesuatu baru atau kreatif, iaitu keupayaan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan satu idea yang baru dan asli. Manakala mengikut KPM telah melaraskan kurikulum sekolah berpandukan 6 aras kognitif taksona Bloom. Pertama ialah mengingat. Kedua, memahami. Ketiga, mengaplikasi. Keempat, menganalisis. Kelima, mengevaluate. Keenam ialah mencipta. Pengurusan dalam bilik darjah pula. Pengurusan dalam bilik darjah ini memerlukan kepada corak pengurusan bilik darjah yang baik, faktor-faktor membentuk persenaran dan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Ketiga, teknik utama mengurus, merancang dan melaksanakan aktiviti. Keempat, perlukan matlamat pengurusan bilik darjah. Kelima, kesepaduan dalam pengajaran yang berkesan.
Teknik utama saya di sini ingin sentuh tentang teknik utama mengurus, merancang dan melaksanakan aktiviti. Mengikut Doyle 1986, perkara utama ialah mendapatkan kerjasama pelajar. Kerjasama murid adalah hubungan guru dan murid itu dibina. Dibina dasar apa? Ialah dasar kepercayaan. Contohnya, pemilihan bahan bantu mengajar juga dan pemilihan jangkaan dan tingkah laku sesuai objektif PGP. Dalam hashtag ialah kita mestilah ada kerjasama antara murid dan guru. Manakala ciri bilik darjah yang berkesan, pertama ialah mestilah suasana demokratik dalam bilik darjah, bukan autokratik. Kita boleh meminta kepada pendapat pelajar bagaimana kita nak menguruskan bilik darjah ini supaya nampak cantik dan selesa. Ketiga, kita kena saling percaya, saling menghormati dan mempunyai semangat kekitaan. Guru perlulah menjadi contoh teladan yang baik, bersikap adil, rasa kecintaan dan semangat yang tinggi untuk mengajar. Manakala komunikasi pula, manakala matlamat pengurusan. Matlamat pengurusan ini mempunyai 4 perkara. Pertama, suasana yang baik. Kedua, merancang masa dengan efektif. Ketiga, pembelajaran berlaku dengan lancar. Keempat, pengurusan bilik darjah yang baik. Komunikasi adalah penghantar mesej kepada penerima mesej. Itu ialah berlaku pada komunikasi. Apakah teori yang berkenaan dengan komunikasi? Boleh mengambil model Claude Shannon dan Warren Weaver. Ia dikatakan melalui pembesar suara, melalui kotak suara itu sampai kepada telinga, maka telinga mentafsirkan kepada otak. Itu yang melakukan proses komunikasi. Maka menurut model Wilbur Graham 1 dan 2, komunikasi juga berlaku pada bahasa isyarat menggunakan isyarat pergerakan, ataupun mengikut model Wilbur Shannon adalah bertukar pendapat dan idea, itu juga melalui komunikasi. Kepentingan komunikasi interaksi dalam bilik darjah. Pertama, wujud persekitaran pembelajaran yang aman dan harmonis. Kedua, guru dapat memotivasikan muridnya supaya berminat dalam pembelajarannya. Ketiga, wujud hubungan yang mesra antara guru dan murid supaya pembelajaran lebih seronok. Keempat, penglibatan murid yang aktif dan juga berkesan. Kemudian, saya ingin menyentuh tentang cara mewujudkan komunikasi dan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah. Macam mana caranya? Adalah dengan, pertama, kita kena elakkan kritik atau melabel murid itu dengan nama yang asing atau pelik yang menyebabkan dia berasa malu. Kedua, guru perlu menjadi model dengan model yang baik, contoh yang baik dengan adanya sifat penyayang dan prihatin. Ketiga, gaya pemimpinan demokratik dengan adanya interaksi dua hala, bukan autokratik. Interaksi sehala, kita sahaja yang bagi arahan. Tetapi kita perlu juga bertukar pendapat bersama anak murid. Keempat, kita perlu elakkan kepimpinan autokratik yang seperti saya sebut tadi. Kelima, strategi yang aktiviti pengajaran amat penting. Pembelajaran yang menarik juga amat penting dengan berpusatkan murid. Bermaksud berpusatkan murid ini, kita fokus kepada murid, bersoal jawab kepada murid agar murid tampil ke hadapan, agar murid berani untuk bercakap. Keenam, bahan bantu mengajar perlukah kreatif dan inovatif. Manakala inilah 4 topik yang boleh menjadikan seseorang murid itu bersifat holistik dan juga berwawasan. Yang pertama, mempunyai motivasi yang cukup. Kedua ialah pemikiran yang kreatif. Keempat ialah bilik darjah yang terurus. Kelima, komunikasi berkesan. Itu sahaja daripada saya berdasarkan topik persediaan topik. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bishawab.